Assalamualaikum, salam sejahtera. So, hari ini kita akan masuk tema baru, bab baru, unsur dan bahan. So, bab 8 ni kita ada 3 subtopik sahaja. 8.1 asas JIRIM, 8.2 jadual berkala unsur moden dan 8.3 isotop. Okey, untuk subtopik 8.1 asas JIRIM, kita akan recall balik apa itu atom, molekul dan juga ion yang telah kamu pelajari waktu menengah rendah. Okey, so untuk atom, ia adalah zarah yang paling kecil dalam satu unsur. Ia juga adalah unit paling asas dalam unsur. Bahan atom mengandungi zarah atom sahaja. Susunan atom dalam logam, okey, rapat dan teratur. So, contoh yang dibagi sini, atom emas. Untuk gas nadi berjauhan dan tidak teratur atau tidak sekata. So, contoh yang dibagi dekat sini adalah helium. Untuk molekul, ia adalah gabungan dua atau lebih atom secara kimia, boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza. Bahan molekul mengandungi zarah molekul gabungan dua atau lebih atom secara kimia, sama ada atom yang sama atau berbeza. So, ini adalah keywords penting untuk molekul. Dia banyak kali ulang, boleh terdiri daripada atom yang sama atau berbeza. Dan kebanyakan bahan bukan logam. Okey, bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian wujud dalam bentuk molekul. Okey, statement kedua ketiga ni sama je sebenarnya. So, contoh yang diberi unsur bukan logam adalah oksigen dan air dekat sini. Okey, so oksigen bergabung dengan hidrogen, dia akan membentuk molekul air. Okey, so dua-dua ni oksigen, hidrogen adalah contoh unsur bukan logam. Bila dia bergabung, dia membentuk molekul air. Dan dia boleh juga wujud sama ada, okey, untuk molekul oksigen ni adalah atom yang sama, manakala untuk molekul air adalah atom yang berbeza. Okey, next ion. Ion adalah zarah-zarah bercas positif ataupun negatif, terbentuk apabila satu atom menderma atau menerima. Okey, menderma atau menerima elektron adalah keywords untuk ion. Bahan ion terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dengan unsur bukan logam. Okey, bahan ini mengandungi ion positif dan juga ion negatif. Contoh yang diberi adalah natrium klorida. Okey, so untuk natrium klorida ni, next kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Okey, so boleh tambah add on point dalam nota kamu. Unsur yang sama boleh wujud dalam bentuk yang berbeza. Okey, unsur yang sama boleh wujud dalam bentuk yang berbeza. Bentuk yang berbeza tu sama ada atom, molekul ataupun ion. So, contoh yang diberi unsur ferrum. Okey, maksudnya ferrum dekat sini boleh wujud dalam bentuk atom dan juga boleh wujud dalam bentuk ion bila dia menjadi sebatian karat. Next, kita ada unsur hidrogen. Okey, dia boleh wujud dalam bentuk ion dalam jus limau dan juga dia boleh wujud dalam bentuk molekul dalam udara. Okey, next subtopik 8.2 jadual berkala unsur moden. So, dalam topik ni kamu kena tahu sedikit sebanyak cara untuk baca jadual berkala unsur. So, kita mulakan dengan kumpulan. Okey, kedudukan dia adalah turus menegak. Next, kita ada kala, baris mengufuk. And then kamu kena tahu kedudukan logam, separuh logam dan juga bukan logam. Okey, and then kamu kena tahu baca dalam satu box tu. Okey, kita ada yang pertama nombor proton di sebelah kiri atas. And then kita ada simbol unsur, seterusnya nama unsur dan juga jisim atom relatif. Okey, JAR. Untuk yang paling penting ni yang tiga pertama ni, nombor proton, simbol unsur dan juga nama unsur. Okey, kita ada juga siri lantanida dan siri actinida yang disusun secara berasingan. Okey, next perkara paling penting kamu perlu tahu adalah prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden, di mana unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah.
Okey, dan nombor proton tu sama dengan bilangan proton. So, tadi kita dah kenal kedudukan nombor proton kiri atas. Okey, kiri atas dalam satu-satu petak jadual berkala unsur tu. Dan dari kiri ke kanan, sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara beransur-ansur. Okey, yang pertama kita ada sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat dari kiri ke kanan. Next, perubahan sifat oksida dan oksida base daripada oksida base kepada oksida asid. Last sekali, sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurangan. So, ketiga-tiga ni kamu cuma perlu tahu surface dia sahaja. Okay? Okay, next kita belajar tentang susunan elektron unsur. So, dia bagi tahu dekat sini, bagi atom neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Okay, disebabkan bilangan proton ni ia mempunyai charge positif, manakala elektron mempunyai charge negatif. So, bila combine, dia akan jadi neutral. Next, elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Okay, ini yang bulat-bulat kat luar ni kita panggil sebagai petala. Dan elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Dan elektron hanya dapat diisi dalam petala baharu apabila petala sebelumnya telah diisi. Okey, so dekat sini dia bagi tahu ada syarat untuk you isi elektron dalam setiap petala. Okey, untuk petala pertama hanya boleh isi 2 elektron sahaja. Bila dah penuh 2 elektron baru boleh proceed ke petala kedua. Okey, boleh isi 8 elektron sahaja dan petala ketiga boleh isi sehingga 18 elektron. So, ada contoh dekat sini susunan elektron sulfur. Okey, bilangan nombor proton sulfur adalah 16. Okey, so kita boleh isi 2 pertama dekat petala pertama and then 8 elektron pada petala kedua. Last sekali, yang lebihan itu adalah 6 elektron pada petala ketiga. Okey, dan boleh ditulis sebagai 286. Okey, susunan elektron boleh ditulis dalam titik berikut 286. Okey, so untuk latihan pertama, cikgu nak kamu lukis rajah bagi susunan elektron atom magnesium dan juga klorin. Okey, so selepas nota susunan elektron unsur ni, tolong buat latihan yang pertama, rajah bagi susunan elektron atom magnesium dan juga klorin. Okey, sebiji macam contoh yang diberikan. Okay, next kita pergi kepada pembentukan ion positif dan juga ion negatif. Okay, so dia bagi tahu kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Maka ia cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Disebabkan itu, untuk capai pembentukan susunan elektron yang stabil, dia kena sama ada derma ataupun menerima. So, bila dia derma atau terima, dia akan membentuk ion. Okay. Sama ada ion positif atau ion negatif, kita tengok nanti. Okey, dan hal ini adalah bagi mencapai susunan elektron duplet ataupun oktet. Okey, ini adalah contoh susunan duplet. Okey, 2 sahaja pada petala pertama. Manakala untuk susunan elektron oktet ada 8 untuk petala kedua. Okey. Dan pembentukan untuk ion positif terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron. Okey, menderma positif, menderma. Manakala untuk ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Okey. So, yang ni memang kena memorize. Ion positif wujud apabila derma elektron. Ion negatif wujud apabila terima elektron. Okey, next kita tengok contoh pembentukan ion positif dan juga ion negatif. So, yang pertama kita ada atom magnesium. Okey, atom magnesium ni adalah unsur logam. Maka dia perlu mendermakan elektron dia untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Okey, dekat sini dia tulis atom magnesium 282. Maka kita tahulah dia punya bilangan atau nombor proton dia adalah 12. Okey, so dia perlu dermakan 2 elektron untuk menjadikan susunan elektron dia stabil. Stabil di mana kamu tengok petala kedua dia dah jadi susunan oktet. Okey, so dia stabil lah. Maka di sini dia bagi tahu atom magnesium menderma 2 elektron untuk mencapai susunan elektron
oktat yang stabil dan ia membentuk magnesium 2 positif. Okey, ni cara tulis ion. Okey, cara tulis ion. Next kita ada atom klorin bukan logam, maka dia perlu menerima elektron. Okey, atom klorin dekat sini dia tulis 287, maka bilangan proton dia adalah 17. Okey. Dan dia kena terima satu elektron supaya petala ketiga dia mencapai susunan oktat. Okey, so dekat sini dia bagi tahu atom klorin menerima satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktat yang stabil. Okey, dia membentuk ion klorin negatif 1. Okey, 1 tu tak perlu tulis lah. Okey. Dan cikgu nak kamu buat latihan yang kedua, tunjukkan bagaimana atom natrium mencapai susunan elektron yang stabil. So, tunjuk exactly macam mana contoh yang dibincangkan tepi ni. Okey, cikgu nak kamu cek dulu yang pertama, natrium ni adakah ia unsur logam ataupun bukan logam, berapa dia punya bilangan nombor proton, and then apa yang perlu dilakukan sama ada derma ataupun terima, and then bagi tulis dia punya nombor proton ataupun tulis dia punya cas negatif ataupun positif selepas dia menderma ataupun menerima elektron tu. Okey. So buat exactly macam contoh ni, lukis, okey, lukis dan juga pernyataan selepas menerima ataupun menderma elektron tersebut. Okey. Okey, subtopik terakhir untuk bab 8, 8.3 isotop. So, isotop adalah atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Okey, so kita recall balik apa itu proton dan juga neutron. So, kalau kamu ingat balik dalam nukleus atom, okey, ni nukleus, kita ada proton dan juga neutron, manakala elektron akan berada di sebelah luar. So, ini adalah 3 perkara yang ada dalam satu-satu atom. So, dalam nukleus ni, proton dia adalah bercas positif, manakala neutron adalah neutral. Okey, ingat balik, elektron negatif, proton positif, manakala neutron adalah neutral. Okey, dan dia bagi tahu isotop ditulis nombor nukleonnya sahaja. Okey, so nombor nukleon ni kita dapat daripada hasil tambah proton dan juga neutron. Okey, so dekat sini ada contoh daripada buku teks kamu. Hidrogen 1, okey, isotop hidrogen 1, bilangan proton dia 1, bilangan elektron dia 1, tapi bilangan neutron dia adalah 0. Okey, manakala untuk hidrogen 2, bilangan proton 1, bilangan elektron 1 dan bilangan neutron dia juga 1. Okey. Dan seterusnya hidrogen yang ketiga, bilangan proton 1, bilangan elektron 1, neutron dia 2. So yang berubah cuma dekat neutron ni sahaja. Okey, yang berubah cuma dekat neutron sahaja. Okey, so untuk contoh ni, cikgu tak nak kamu ambil tabel ni untuk masukkan dalam nota. Cikgu nak kamu buat sendiri daripada latihan yang disediakan ni. Okey, so penuhkan jadual ni dan letak dalam nota kamu. Okey, kita tengok contoh klorin 35. Yang dia beri hanyalah bilangan neutron sahaja. Okey, bilangan neutron sahaja. So, kalau kamu refer kepada jadual berkala, okey, please tengok jadual berkala, refer berapa bilangan proton dia. Kamu akan dapati bilangan proton dia adalah 17. Okey, maka 17 tambah 18, kita akan dapat nombor nukleon dia 35. Okey, kita akan dapat nombor nukleon dia adalah 35. Untuk yang kedua, klorin 37, okey, dia bagi nombor nukleon sahaja. Dia bagi nombor nukleon sahaja 37. Tapi kita dah tahu bilangan proton dia adalah 17. So, daripada situ kamu boleh tolak nombor nukleon, tolak nombor proton, kamu akan dapat jumlah neutron dia. Okey, so penuhkan tabel ni, nanti masukkan dalam nota, cikgu akan semak. Okey. Okey, last but not least, kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Okey, so kita ada bidang perubatan, teknologi makanan dan juga pertanian dekat sini.
Okey, dalam bidang perubatan, okey, dia ada sinar gamma daripada kobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Dalam teknologi makanan, sinar gamma masih lagi daripada kobalt 60 juga digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan itu. Las pertanian, fosforus 32 disuntik ke dalam akar tumbuhan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Okey, so kalau kamu jumpa dalam buku rujukan, boleh tambah lagi dalam nota kamu. Okey. Okey, so kita selesai bab 8. So, sekian, terima kasih.